Tanjung Dawai. Sore ini di Tanjung Dawai, betapa indah daerahmu, anak-anak setia. Pantai Ayu hak siapa? Bukan kamu. Ya, bukan kamu yang punya. Puisi bukanlah hanya bait-bait kata. Ia adalah gema daripada hati yang tidak pernah diam. Pada setiap helaian puisi, ada denyutan nadi kehidupan yang mencerminkan suka dan duka manusia. Begitulah lahirnya seorang wanita dengan pena di tangannya, seorang pujangga yang menjadikan kehidupan sebagai halaman kertas dan alam sebagai metafora. Seperti puisi, Datuk Dr. Zurina Hassan bukanlah hanya penulis. Beliau adalah suara yang mengangkat pelbagai bentuk perasaan yang tidak terungkap. Di dalam bait puisinya, ada laut yang menderu, ada bulan yang bersembunyi, ada angin yang membawa rindu, dan ada insan kerdil yang sering terpinggir. Beliau memahami bahawa puisi tidak perlu lantang untuk menyentuh, cukup dengan lirikan lembut. Ia mampu menusuk ke dalam kalbu. Lahir di tengah-tengah kehidupan desa, Zurina Hassan dibesarkan di Tikam Batu, Kedah, di sebuah kampung yang tenang, tetapi menyimpan inspirasi tidak terhingga, menjalani kehidupan kanak-kanak pada ambang kemerdekaan negara tanpa televisyen atau internet. Beliau menjadikan radio sebagai teman setia. Orang kata apa, dalam keadaan tak seronok lah kan duduk kampung, tak ada apa, tak ada kawan, tak ada hiburan. Jadi masa tu hanya ada radio, dan sejak di rumah saya tu ada radio, dan radio tu jadi penyelamat. Zurina Hassan mula tertarik dengan kata-kata puitis yang sering beliau dengar pada corong radio, bermula daripada sekadar ingin melatih penulisan yang dipelajari di sekolah. Datanglah minat untuk mula berkembang ke arah penulisan yang lebih matang. Kita menulis ni mula-mula memanglah orang kata apa, suka-suka, jadi hobi. Jadi saya tak ada benda lain nak buat kan. Jadi saya tulis. Saya nak pergi main pun dah mahal kan. Orang kata hobi yang mahal-mahal tu tak boleh lah. Jadi saya mungkin memerlukan alat dan sebagainya. Jadi saya menulis, simpan, tulis, simpan sikit-sikit. Lagu-lagu lama, lirik puitis dan sandiwara klasik menyemai rasa cinta beliau kepada seni kata, dan dari situlah bercambahnya bibit yang bakal membawa kehidupan beliau menjadi seorang sastrawan yang disegani. Lagu-lagu P. Ramlee yang ada makna yang mendalam. Jadi itu menyebabkan saya berfikir tentang kata-kata tu. Satu lagu Indonesia tu, di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jadi kan dia mengaitkan perasaannya tu dengan alam. Dia melihat kecantikan ataupun keindahan itu sebab ialah dikaitkan dengan bulan, dengan senyuman yang manis tu sebagai sesuatu yang memikat kan, satu kesopanan. Dia tak ada cakap direct kan. Jadi mungkin juga bila P. Ramlee nyanyi bulan dan juga angin, engkau jadi saksi, bawalah pesanku ini kepada dia yang ku cintai. Jadi kan
Jadi saya fikir manusia menyampaikan perasaannya melalui alam lah kan. Bulan, angin dan sebagainya. Manusia rupanya bercakap dengan ciptaan Tuhan ni. Langit, laut, macam-macam dah dalam lagu kan. Gunung. Jadi menyebabkan saya juga mula tertarik untuk bercakap dengan gunung, cakap dengan laut, kan? Laut ni cantik ke apa yang luas. Jadi apakah makna kehidupan kan yang ada di sisi itu. Jadi daripada kecantikan alam tu timbul pula pemikiran-pemikiran tentang kehidupan manusia. Jadi itulah mulanya macam-macam lah yang saya nak tulis. Daripada seni kata tu, saya pun berseni dengan kata-kata. Secara rasminya, Zurina Hassan mula menceburi bidang penulisan pada tahun 1963, iaitu sejak zaman persekolahannya, beliau menulis puisi, novel dan karya ilmiah, suatu julat penulisan yang cukup rencam dan jarang dilakukan oleh penulis profesional. Beliau turut menghasilkan sebuah memoir yang menurunkan sudut pandangan, khususnya tentang pelbagai pengalaman kehidupan. Saya mula dengan menulis puisi lah, puisi pendek-pendek. Sebab seperti yang saya katakan, tak ada typewriter apa kan. Kekangan tu, teknologi tu tak ada. Tulis pun dengan pakai pensel, pakai pen. Tulis tangan lah orang kata kan. Jadi lepas tu saya mula menulis tu tentang persekitaran lah yang saya lihat, keindahan alam. Sebab saya terpengaruh dengan lagu-lagu ni. Jadi saya pun mula menulis tentang keindahan alam. Lepas tu disusuli pula oleh keprihatinan terhadap kehidupan petani yang miskin dan sebagainya kan. Sebab saya pun daripada keluarga petani juga, orang kata keluarga kampung. Jadi saya tengok macam mana kawan-kawan saya ada yang tak pergi sekolah. Datang sekolah pun jauh dengan kesusahan-kesusahan itulah. Mungkin saya tak begitu susah tapi melihat orang lain. Dan lepas tu concern ataupun keprihatinan terhadap bangsa tu makin mendalam. Dan bila saya pergi universiti, saya mula masa tu dah ada typewriter, tulis cerpen tentang masyarakat yang mundur, ya. Bagaimana dialah daripada sekolah yang jauh tu nak pergi. Dulu sekolah menengah bukan ada di semua tempat, di bandar saja. Jadi daripada kampung ni naiklah bas pergi ke bandar, bagaimana susahnya. Jadi bila balik dah petang, dah dekat maghrib, asar kan. Jadi bila masa yang nak membaca dan nak ulang kaji dan sebagainya kan. Pandangan saya, Datuk Zurina Hassan ini mempunyai satu gaya penulisan yang sangat hebat lah. Yang mana beliau sebenarnya telah mendahului zaman beliau sewaktu menulis waktu muda. Yang mana isu-isu yang dibawanya banyak memperjuangkan tentang hak wanita, ya, untuk soal pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi beliau sangat memainkan peranan yang penting lah dalam menjadi satu model kepada penulis-penulis muda, terutamanya daripada golongan wanita, untuk terus berjuang dalam aspek penulisan, untuk terus setaraf dengan penulis-penulis lelaki yang lain lah. Di samping itu, pembaca diberikan juga gambaran proses kreatifnya. Dalam karya-karya ini, kita dapat pula mengesan falsafah sastranya. Karya beliau menggabungkan unsur tradisi dan moden, termasuklah unsur-unsur daripada kitab-kitab yang sering dirujuk oleh masyarakat Melayu. Selain daripada cerita-cerita dan lagu-lagu tadi, dan cerita-cerita
rakyat, cerita sejarah Melayu, legenda tu, saya juga mendapat inspirasi daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tu disusun dengan begitu indah, seperti puisi juga. Dan makna tu sangat dalam. Kita tengok Al-Quran pun, dia pun berima. Al-Quran juga mementingkan unsur-unsur sastra ni. Begitu juga kita kata makna-maknanya. Sehingga kan apabila saya membuat PhD, saya mengambil tajuk unsur dakwah lah. Unsur dakwah dan unsur alam ni dalam puisi Melayu moden. Saya tengok macam mana saya nak kata bahawa pendapat saya bahawa puisi Melayu ni dia punya unsur-unsur dakwah dia kuat dan dia punya unsur-unsur alam dia adalah bersandarkan kepada pengaruh Al-Quran tu terhadap penulis dia. Hasil sastra beliau juga digabung jalin dengan kajian-kajian akademik dan muzik yang penting dalam pertumbuhannya sebagai seorang penyair. Di samping itu, bidang akademik ini juga membantu memperluas pengalaman dan sudut pandang Zurina Hasan yang turut menyumbang kepada kebaharuan, kerencaman dan warna asli kepada penulisan beliau. Kalau nak dikirakan pendidikan, itu satu yang saya kata tadi menyumbang kan kepada perkembangan bakat saya. Kerana di sekolah juga kita membaca dan sebenarnya apa sahaja yang berlaku di keliling kita pun akan menyumbang kepada minat dan bakat kita. Kalau kita betul-betul menghayati kan. Jadi tak semestinya direct ataupun secara langsung, secara tidak langsung pun akan benda tu akan berlaku. Jadi kalau soalnya adakah pendidikan itu mempengaruhi, memanglah mempengaruhi. Bukan saya saja, saya ingat semua orang pun, walaupun dia seorang engineer pun, mungkin perkara-perkara yang di dalam engineeringnya tu ataupun seorang ahli perubatan pun, saya ingat akan ada perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan ataupun yang boleh memandu dia untuk menulis. Tema yang dipilih oleh Zurina Hasan secara umumnya berdasarkan daripada kehidupan hariannya. Namun begitu, beliau cuba melebarkan sempadan dunia sastranya dengan melihat kembali sejarah masa lampau bangsa Melayu dalam hikayat-hikayat terkenal untuk diolah semula dalam bentuk puisi bagi tujuan melihat kembali diri sendiri. Dengan pendekatan beginilah, berbagai-bagai persoalan silam dan semasa dijadikan pengalaman mutakhir pembacanya. Bagi Zurina Hasan, sajak-sajak awal yang dicipta antara tahun 1973 hingga 1977 melakar gambaran kehidupan yang dilalui sehingga kini. Dan puisiku adalah pentafsiranku terhadap kehidupan. Ada sajaknya yang memaparkan keluhan bahawa proses penulisan tidak semudah yang dibayangkan oleh pembaca yang melihat dari luar. Seorang penyair harus bersandar pada alam persekitaran dan alam raya sebagai dasar penulisannya. Suasana hati yang tercipta sebagai interaksi atau kesan daripadanya seperti yang dilakar dalam alangkah sukar menulis puisi ini yang juga memberikan bayangan pada proses kreatifnya. Allahyarham Dr. Ramli Isen berpendapat bahawa Zurina Hasan dirangsang dan diilhami oleh pelbagai fenomena dan dilema kehidupan manusia serta segala rupa bentuk flora dan fauna yang melingkarinya. Menurut beliau lagi, terdapat 3 aspek utama yang sentiasa melingkari kehidupan manusia, individu maupun masyarakat,
iaitu pemikiran yang berhubungan dengan sosioekonomi, pemikiran yang berhubung dengan sosiopolitik, dan pemikiran yang berhubungan dengan sosiobudaya. Aspek inilah juga ruang kehidupan Zurina Hassan. Muhammad Haji Saleh pula mengesan bahawa dalam perkembangan penulisannya, Zurina Hassan melalui beberapa tahap penting diri serta pemikirannya. Sementara itu, perkembangan ini telah dijelmakan dalam 3 sfera perasaan dan pemikiran dalam puisinya, iaitu sfera diri dalam dan wanita, sfera perkahwinan dan keluarga, serta sfera kemasyarakatan. Dalam setiap ciptaan karyanya, Zurina Hassan amat memberikan perhatian terhadap kejayaan atau keberkesanan teknik pengolahannya. Dalam pembinaan plot, unsur kesatuan amat ditekankan. Bagi mencapai tujuan tersebut, beliau menentukan jumlah yang tidak terlalu banyak, hanya peristiwa yang berkaitan dan berfungsi dipilih. Susunan peristiwa itu pula dibentuk dalam suatu struktur yang boleh menggerakkan cerita atau aksi, memperkenalkan watak dan sifat khususnya, di samping dapat melahirkan suasana latar yang bersesuaian. Hal ini paling jelas dapat dilihat dalam cerpennya yang berjudul Pulangnya Pemuja Ombak yang memenangi hadiah pertama Peraduan Hadiah Cerpen Berunsur Islam Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1980. Peristiwa yang ditimbulkan tidak melebihi 5 peristiwa utama. Watak utamanya terdiri daripada 2 watak sahaja. Dialog dan gerak watak menerbitkan peristiwa terpenting. Dalam penceritaan begini, gambaran latar dan persoalan cerita timbul tanpa sedar, iaitu tanpa diperjelas secara langsung oleh pengarang. Setiap unsur yang digambarkan pengarang dengan sendiri berfungsi untuk melahirkan penceritaan dan persoalan secara kesan atau secara dramatis. Hal ini pastilah dapat ditimbulkan apabila jumlah unsur penceritaan tidak begitu banyak atau tidak mengelirukan, selain setiap satunya memberikan fungsi sepenuhnya. Kalau nak ditanya tentang perkembangan lah, kita ni menulis ni memanglah bukan statik kan. Kadang-kadang pandangan kita begini, bila kita dah dewasa, pandangan kita akan berubah dan seterusnya lah mengikut keadaan kejadian yang berlaku di sekeliling kita juga kan. Apa yang berlaku menimpa negara kita ni, semua itu akan mempengaruhi kita lah. Jadi kalau saya mula-mula menulis tentang alam yang lebih kanak-kanak, remaja dan sebagainya, tapi bila saya dah dewasa, saya mula macam tertumpu kepada hal-hal kemasyarakatan. Saya mula bertanyalah tentang kemiskinan, nelayan kan, yang tidak dapat hasil yang memuaskan. Kemudian saya mula tengok rakyat yang derita, dan justru itu pemimpin-pemimpin kan, melihat apa yang saya rasa betul, apa yang saya rasa tak betul lah. Itu adalah peranan sastra Melayu sejak dululah. Jadi kadang-kadang kita menulis yang saya kata berbau kritik sosial kan, kritik kerajaan semua ni kan, mesti ada kan. Kita tak boleh direct juga kan. Kita tak boleh direct, kita banyak cara kita boleh buat kan. Kita cerita tentang si Luncai ke, kita cerita tentang Pak Kaduk. Padahal apa yang kita nak kata ialah Pak Kaduk yang kampung Tegadai tu, ada satu sajak saya kata apabila raja berkata mari kita bertukar ayam, itu bukan satu cadangan tapi satu perintah. Bagaimana aku membantah, ya? Rela atau terpaksa tentu tak ada beza, ya. Jadi kalau dah raja kata macam tu, aku kena ikutlah kan. Kalau
katalah Pak Kaduk tu tak mau bertukar ayam. Dan boleh jadi Raja pancung kepala dia lah, kan? Jadi dalam pada tu kita nak kritik lah bahawa rakyat ni sebenarnya tak ada pilihan. Apa yang terpaksa buat lah kan, apa yang ditukar oleh pemerintah, oleh atasan. Ada satu cerita saya tu, kononnya saya buat extension lah daripada Pak Kaduk ni. Kerana cucu Pak Kaduk telah berusaha, kononnya lah, ni cerita kononnya, memang boleh cerita, macam saya kata cerpen kan. Kononnya dia telah pergi ke mahkamah dan inilah sue balik lah, buat tuntutan balik pada tanah yang raja ambil tanah Pak Kaduk tu. Jadi dalam dia sue dia tu, dia akhirnya menang, dia dapat balik tanah tu. Tapi setelah dia dapat tanah tu, apa dia nak buat kan? Dia pergi cagar pula tanah tu untuk mendapatkan duit lah kan, untuk mendapat pinjaman bank. Dia nak buat ayam, nak menternak ayam daging. Jadi akhirnya dia balik kepada jadi atuk dia lah juga kan. Sekarang bukan raja lagi yang akan merampas raja yang lain kan. Bank-bank ni akan jadi raja yang dalam bentuk lain lah, bukan lagi menerusi bermain sabung ayam kan, tetapi dalam cara yang lain, banyak cara yang lain untuk menindas rakyat. Dan saya sukalah banyaklah sajak-sajak saya atau cerpen saya yang saya buat ialah untuk melihat perkembangan saya tu tadi. Pada tahun 2015, Zurina Hassan mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama menerima Anugerah Sastera Negara, penghargaan tertinggi dalam dunia kesusasteraan Malaysia. Saya telah menerima Anugerah Sastera Negara. Saya terima tu pada tahun 2016. Namun pengumuman yang mengatakan saya telah diangkat, telah dipilih untuk menerima anugerah ini adalah pada 2015. Jadi pada masa itu saya menjadi sastrawan wanita yang pertama lah yang telah menerima anugerah ini. Setelah 12 orang lelaki, maknanya saya yang ke-13 lah, baru perempuan. Anugerah ini bukan sekadar pengiktirafan kepada karyanya, tetapi juga satu kemenangan simbolik bagi wanita dalam bidang sastra yang selama ini sering didominasi oleh lelaki. Ia mengukuhkan kedudukannya sebagai seorang penulis yang berwibawa, yang berjaya merentasi batas tradisi dan memberi suara kepada isu-isu sosial serta hak wanita dalam puisinya. Sebagai sastrawan negara, Zurina Hassan memikul tanggungjawab besar untuk memartabatkan sastera negara agar kekal relevan dan dihargai dalam kalangan masyarakat moden. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan peribadi, tetapi juga amanah untuk memastikan sastera Melayu terus berkembang dan mampu mencerminkan aspirasi, sejarah serta jiwa bangsa. Dalam era serba moden ini, cabaran terbesar ialah memastikan kesusasteraan tidak dilihat sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, tetapi sebagai sumber nilai intelektual dan emosi yang penting. Zurina Hassan mengambil peranan aktif dalam mengangkat kesusasteraan ke tempat tertinggi, bukan hanya dengan terus menghasilkan karya, tetapi juga dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sastra
dan program pendidikan untuk mendekati generasi muda. Sebagai penulis yang konsisten dalam membawa tema-tema sosial dan kemanusiaan, beliau berusaha untuk memastikan sastera tidak sekadar dilihat sebagai seni abstrak tetapi sebagai alat perubahan yang dapat memperkasakan masyarakat. Sehingga sekarang beliau masih lagi aktif menulis. Jadi sumbangan beliau terhadap penulisan sastera terutamanya di Malaysia boleh dikatakan sangat meninggalkan kesan kepada penulis-penulis muda. Banyak penulis-penulis muda yang melihat beliau lah sebagai ikon dan ingin menjadi seperti mana beliau, iaitu seorang wanita pertama yang mendapat anugerah sastera negara dan akhirnya membawa kepada gelaran sastrawan negara lah. Sebagai usaha untuk memperkukuh peranan Datuk Dr. Zurina Hassan dalam memartabatkan sastera negara, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, menubuhkan Galeri Zurina Hassan di Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra. Galeri ini bukan sekadar penghormatan kepada pencapaian beliau sebagai sastrawan negara, tetapi juga platform untuk mengembangkan pengaruh sastra Melayu di kalangan pelajar, penyelidik dan masyarakat umum. Dalam peranan beliau untuk memastikan sastra kekal relevan, galeri ini berfungsi sebagai ruang untuk memperkenalkan kesusastraan kepada golongan muda, khususnya pelajar UNIMAP, yang majoritinya datang daripada bidang teknikal dan kejuruteraan. Dengan ini, sastra dapat dilihat sebagai alat pembentukan pemikiran kritis dan reflektif. Objektif penubuhan sudut sastrawan di Universiti dan Galeri Datuk Zurina Hassan selari dengan pelantikan Yang Bahagia Datuk Dr. Zurina Hassan sebagai Profesor Adjunct di Universiti Malaysia Perlis, dan galeri ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang juga selaku Chancellor Universiti Malaysia Perlis pada 29 Oktober 2019. Secara asasnya, kenapa UNIMAP membangunkan galeri Datuk Dr. Zurina Hassan ialah untuk menyediakan sisi berbeza kepada para pelajar dan pendidik kami di dalam bidang kejuruteraan. Destinasi galeri ini menjadi tumpuan kepada para pelajar kita setelah mereka sibuk mengulang kaji pelajaran dalam bidang teknikal, kejuruteraan, matematik, sains dan teknologi. Melihat kepada sudut galeri Dr. Zurina Hassan ini menyediakan pengalaman baru kepada para pelajar kami tentang pemikiran dan kualiti hasil karya seorang sastrawan negara. Kalau nak mengimbau lah library ni, galeri ni. Sebenarnya pada tahun 2019 masa saya dijemput oleh universiti ini untuk menjadi sastrawan di universiti, masa tu dia panggil. Jadi bila saya datang tu adalah sedikit ada perasmian sebenarnya yang saya rasa gilang gemilang. Jadi saya termasuklah galeri ini yang dirasmikan oleh tuanku, Satu Raja Muda Perlis, dan saya macam tak sangkalah kan mereka akan sediakan satu ruang yang begini cantik lah bagi saya. Harapan saya ialah nak tengoklah library ni bukan memberi tumpuan, memberi sudut, memberi tempat kepada sastrawan negara. Sebagai seorang ikon negara, Zurina Hassan telah mengabadikan warisannya dengan menyerahkan koleksi peribadi beliau kepada Perpustakaan Negara Malaysia, PNM. Sehingga kini, koleksi peribadi Zurina Hassan yang ada di PNM adalah berjumlah 65 judul dan 65 naskah keseluruhannya
yang meliputi pelbagai bahan seperti buku, catatan tangan dan pelbagai artifak lain. Koleksi peribadi di PNM adalah pintu kepada khazanah intelek dan warisan peribadi tokoh-tokoh terkemuka negara, disimpan rapi sebagai rujukan penting dalam kajian kesusasteraan, sejarah dan budaya Malaysia. Koleksi ini merupakan koleksi tertutup, disimpan di ruang khas dan hanya boleh diakses dengan kebenaran. Pada masa ini, terdapat lebih daripada 41,250 naskah atau 32,409 judul dalam koleksi peribadi di PNM. PNM memelihara bahan ini mengikut piawaian yang tinggi. Antara standard yang digunakan adalah dasar pemeliharaan dan pemeliharaan sumber perpustakaan, di mana dasar ini bertujuan untuk memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi perpustakaan dilaksanakan mengikut piawaian selari dengan akta-akta seperti Akta Perpustakaan Negara 1970, Akta 80 dan juga Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Dasar pemeliharaan dan pemuliharaan sumber perpustakaan yang dibangunkan oleh PNM pada tahun 2008 ini bertujuan untuk memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi perpustakaan dilaksanakan mengikut piawaian yang ditetapkan, di samping memastikan koleksi peribadi dipelihara dan dipelihara secara terancang supaya ianya kekal sebagai khazanah warisan intelek. Menambak pantai. Yung katung airnya biru, tempat orang mencuci mata. Kampung dan pantai jangan dirindu, sudah ditambah menjadi kota. Pergi ke hulu berakit-rakit, berenang-renang ke tepian. Kerana selat semakin sempit, nelayan pulang tidak berikan. Sabar-sabar ayuhai anak, perahu kecil mudah terkoyak. Jaring dan jala sudahlah rosak, dilanggar pasir orang menambah. Meskipun Datuk Dr. Zurina Hassan telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan, termasuk gelaran sastrawan negara, beliau tetap dikenali sebagai seorang tokoh yang merendah diri dan mudah didekati. Walaupun kedudukan beliau di puncak dunia kesusasteraan negara, sikapnya tidak pernah berubah, sentiasa mesra, sopan dan terbuka kepada sesiapa sahaja, terutama golongan muda. Secara peribadi, saya mengenali Datuk Dr. Zurina Hassan melalui kunjungan beliau ke Universiti Malaysia Police. Sesungguhnya, pada pandangan pertama, saya merasa sangat bimbang tentang bagaimana saya harus mendekati seorang sastrawan negara. Bolehkah saya bercakap bahasa Inggeris contohnya dengan beliau? Dan bagaimana selok-belok saya berkomunikasi dengan beliau. Walau bagaimanapun selepas beberapa kali bertemu, berbual, berbincang dengan sastrawan negara ini, saya dapati Datuk Dr. Zurina adalah seorang yang sangat sporting. Itu trademark yang saya berikan kepada Datuk Dr. Zurina.
Dan dalam setiap masa permohonan kami untuk apa-apa juga bantuan, tak pernah Datuk Zurina menolak pelawaan kami. Bagi pendapat saya, Datuk Zurina Hassan ini adalah orang yang sangat mesra. Ya, walaupun beliau telah banyak memenangi anugerah dan sebagainya, tetapi beliau sangat mudah didekati, terutamanya oleh penulis muda. Dan kemudian beliau sangat aktif di media sosial, iaitu satu peranan yang mana tidak dilakukan oleh sastrawan negara yang lain, tapi beliau sangat aktif di media sosial, dan hal ini menjadikan beliau sangat dikenalilah oleh golongan muda, dan membuatkan karya-karya sastra lebih dikenali dan diminati. Zurina Hassan tidak pernah berhenti berharap agar kesusastraan Melayu terus berkembang dan diperkukuh. Baginya, setiap karya yang ditulis bukan sekadar pencapaian peribadi, tetapi sebahagian daripada usaha kolektif untuk memastikan sastra kekal relevan dan dihargai oleh masyarakat moden. Beliau menyedari bahawa sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, tetapi juga suatu alat penting untuk menyuarakan pandangan dan perasaan masyarakat. Melalui penulisan, masyarakat dapat melihat cerminan kehidupan mereka, dan beliau percaya bahawa tugas setiap penulis adalah untuk merakamkan realiti dan emosi manusia dengan jujur. Sebagai seorang yang rendah hati, beliau tidak melihat kejayaannya sebagai penamat, tetapi sebagai permulaan baru untuk memupuk generasi penulis muda. Zurina Hassan ingin melihat lebih ramai penulis Melayu yang mampu membawa sastra ke tahap lebih tinggi dengan menyuarakan pelbagai perspektif dan pengalaman. Baginya, kesusastraan yang kukuh lahir daripada kepelbagaian suara, dan setiap generasi perlu diberi peluang untuk menambah warna dalam dunia penulisan. Walaupun beliau sudah meraih pelbagai penghargaan, Zurina Hassan tidak pernah merasa puas selagi sastra tidak dihargai sepenuhnya dalam arus perdana. Beliau juga memahami cabaran besar yang dihadapi oleh sastra Melayu dalam era moden, persaingan dengan media sosial, karya-karya popular, dan minat yang semakin berkurang terhadap bahan bacaan serius. Namun, Zurina Hassan percaya bahawa dengan bimbingan dan dorongan, penulis muda boleh terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam memperkasa sastra negara. Beliau berharap agar platform dan ruang untuk kesusastraan diperkayakan, bukan sekadar di universiti dan institusi sastra, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Dengan usaha bersama, saya memang mengharapkanlah supaya dunia perbukuan ni berjalan dengan sihat lah. Maksudnya buku-buku yang dicetak, yang diterbitkan dengan baik, dengan bernilai sastra tu akan diapresiasi, akan diterima oleh masyarakat. Saya nak beri amanat lah kepada anak-anak muda ni supaya teruskan. Kalau ada minat, teruskan, dan jangan berputus asa. Jangan cepat rasa kecewa dengan apa yang sedang berlaku kepada kita lah. Apa yang menimpa kita pun kita hadapi dengan gagah dan gigih. Zurina Hassan dihargai dan dikenang kerana kecemerlangan karyanya serta sumbangan beliau dalam membentuk wajah kesusastraan Malaysia. Keupayaan beliau untuk menyentuh tema-tema sosial, kemanusiaan dan alam menjadikan penulisannya relevan bukan hanya pada zamannya, tetapi juga bagi generasi akan datang. Melalui setiap puisi dan klosa, Zurina memberikan suara kepada isu-isu yang mungkin terpinggir,
mengangkat kisah-kisah rakyat dan kehidupan biasa dengan makna yang mendalam. Kehadiran beliau dalam dunia kesusastraan telah membuka laluan baru bagi penulis wanita untuk diterima dan diakui dalam sebuah arena yang dahulunya didominasi oleh lelaki. Bagi para pengkaji, penulis muda dan peminat sastra, kehadiran Datuk Dr. Zurina Hassan adalah anugerah yang tidak ternilai. Seorang tokoh yang menginspirasi dengan sikap rendah hati dan wawasan luasnya. Malaysia amat bertuah mempunyai seorang ikon yang telah menjaga warisan seni kata, memastikan puisi dan sastrawan Melayu tidak dilupakan dalam arus kemodenan. Malaysia amat bertuah mempunyai seorang ikon yang telah menjaga warisan seni kata, memastikan puisi dan sastrawan Melayu tidak dilupakan dalam arus kemodenan.